Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tugasan 3 penulisan akademik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada Kazwin Kristina, Wanisa Nadia dan saya sendiri Nur Ain Shakira. Hari ini kami ingin membentangkan tentang gejala buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah. Okay, dah. Okey, kita pergi kepada aspek yang pertama iaitu keutuhan wacana. Berdasarkan jurnal 1, terdapat beberapa kesalahan dari aspek keutuhan wacana. Yang pertama adalah seperti yang kita boleh lihat, yang di-highlightkan iaitu kepada, adalah dan ia adalah. Jadi pembetulan yang boleh dibuat dekat kepada tu, kita boleh ubah kepada boleh dilihat daripada. Ini kerana Radiman dan Zaitul Azma 2009 pula menyatakan bahawa kohensi ialah aspek keserasian hubungan antara perkataan, frasa atau ayat dalam sesebuah wacana. Jadi kata hubung yang dihubungkan antara ayat perlu sesuai untuk ayat tu difahami oleh pembaca. Seterusnya adalah perkataan adalah. Perkataan adalah ialah kata pemeri. Jadi untuk diletakkan di depan kata nama, ia perlu diletak dengan ialah. Jadi adalah tu perlu ditukar kepada ialah. Jadi kenyataan ini disokong oleh Nik Safiah Karim yang menyatakan bahawa kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama. Okey, yang kedua adalah untuk. Untuk itu di-highlightkan kerana tiada penanda wacana yang untuk menunjukkan kesinambungan antara ayat tersebut. Okey, yang ketiga, perenggan yang di-highlightkan itu di-highlightkan kerana tiada kesinambungan ataupun penanda wacana yang untuk menunjukkan kesinambungan antara perenggan di atas dengan perenggan yang baru. Jadi perenggan tersebut perlu menambah penanda wacana untuk menyambungkan ayat dan menunjukkan kesinambungan. Yang keempat, perkara yang sama, tiada penanda wacana yang untuk menunjukkan kesinambungan antara perenggan yang di atas dengan perenggan yang bawah. Jadi, perkara ini telah disokong oleh Nik Safiah Karim yang menyatakan bahawa wacana merupakan jalinan unit-unit bahasa yang tersusun rapi dan menunjukkan kesinambungan. Jadi, penanda wacana perkara yang penting untuk menunjukkan kesinambungan antara perenggan ataupun ayat. Yang terakhir ialah perkara yang bersama iaitu penanda wacana. Perenggan yang di atas dan perenggan yang di bawah, perenggan yang di-highlightkan itu tiada penanda wacana yang untuk menunjukkan kesinambungan antara perenggan atas dan perenggan bawah. Dan sebagai contoh, kita boleh menambahkan seperti seterusnya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada sumber rujukan. Seperti yang disenaraikan adalah contoh sumber rujukan yang salah yang terdapat daripada jurnal tersebut. Yang pertama, untuk sumber rujukan, tiada nombor yang diberikan. Dan tajuk hanya huruf depan sahaja yang besar dan ditelitkan. Juga tiada tempat penerbitan yang perlu ditulis. Bagi penulis yang lebih daripada 3 orang, sepatutnya ia digunakan at all. Dan sumber rujukan ini tidak disusun mengikut abjad dengan betul. Ini merupakan pembetulan bagi sumber rujukan yang mengikut sistem APA 7 edition, di mana perkataan ini disusun mengikut abjad serta tajuk diletakkan huruf besar pada permulaan sahaja dan tiada tempat penerbitan yang ditulis. Serta bagi penulis yang mempunyai lebih daripada 3 orang,
Digunakan perkataan all pada sumber rujukan yang telah ditulis serta untuk sumber rujukan yang berbentuk link ditulis diakses daripada. Aspek seterusnya adalah aspek kejelasan. Yang pertama adalah pengulangan ayat dan perkataan. George Orwell 1946 menekankan pentingnya mengelakkan pengulangan berlebihan dalam penulisan, terutamanya apabila pengulangan itu tidak menambahkan apa-apa nilai kepada makna ayat. Beliau percaya bahawa pengulangan yang tidak relevan atau berlebihan membuat penulisan kelihatan tidak profesional dan mengganggu fokus pembaca terhadap mesej utama. Orwell juga menekankan keperluan untuk membuang perkataan yang tidak perlu agar mesej lebih jelas dan tidak diselubungi oleh kata-kata yang berulang. Contoh kesalahan yang terdapat dalam jurnal pertama ini adalah yang di-highlightkan itu iaitu objektif kajian ini juga dijalankan adalah untuk mengumpul dan mengkaji respon guru-guru berkenaan isu buli di sekolah sama ada positif atau sebaliknya melalui kaedah temu bual yang dijalankan. Okey, seperti yang kita nampak di sini, perkataan yang dijalankan tu berulang. Jadi, pembetulannya adalah objektif kajian ini juga dijalankan adalah untuk mengumpul dan mengkaji respon guru-guru berkenaan isu buli di sekolah sama ada positif atau sebaliknya melalui kaedah temu bual. Okay, di sini perkataan yang dijalankan di hujung ayat tu dibuang kerana ia telah disebut pada awal ayat. Kesalahan yang seterusnya adalah di samping itu, matlamat pengkaji dalam proses kaji selidik secara temu bual ini dijalankan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pengkaji tentang persediaan menangani kejadian-kejadian buli yang sering berlaku di mana-mana sekolah. Selain itu, matlamat dan tujuan kajian pengkaji juga adalah untuk menimba ilmu pengetahuan tentang cara-cara berurusan dengan pihak sekolah dan sebagainya. Okey, macam yang seperti yang kita lihat di sini, dua ayat ini mempunyai perkataan yang berulang seperti matlamat pengkaji ini dijalankan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pengkaji tentang dan isi seterusnya. Jadi kat sini sepatutnya ayat ni boleh dipendekkan lagi dengan menggunakan kata majmuk. Okay, pembetulannya adalah matlamat pengkaji dalam proses kajian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pengkaji tentang persediaan menangani kejadian-kejadian buli yang sering berlaku di mana-mana sekolah dan cara-cara berurusan dengan pihak sekolah. Jadi, dengan menggunakan kata majmuk dan ayat ini akan lebih teratur dan tidak berulang. Seterusnya, kesalahan dalam aspek kejelasan adalah ketidakjelasan ayat. Menurut Joseph M. Williams 1981, dalam karyanya Style Lesson in Clarity and Grace, menekankan bahawa ketidakjelasan dalam penulisan boleh menyebabkan pembaca tidak dapat mengungkap intipati atau makna ayat. Beliau juga menekankan bahawa penulis harus sentiasa memikirkan perspektif pembaca untuk memastikan bahawa mesej mereka disampaikan dengan jelas. Contoh kesalahan yang terdapat dalam jurnal pertama ini adalah komponen terakhir adalah superego yang memberi definisi sebagai penentu apakah tingkah laku itu baik atau buruk. Seperti yang kita lihat di sini, ayat tu agak mengelirukan dan tidak jelas. Jadi, kita boleh betulkan dengan menukar ayat tersebut kepada komponen terakhir adalah superego yang berfungsi sebagai penentu tingkah laku yang baik atau buruk. Dengan menjadikan ayat itu seperti ini, ianya lebih jelas dan mudah difahami.
Contoh kedua adalah, namun begitu, dia memikirkan tindakannya adakah ia memberi satu keburukan atau kebaikan kepadanya. Okey, apabila kita baca ayat ni, ianya agak susah untuk memahami apa yang disampaikan. Jadi kita boleh betulkan dengan namun dia berfikir sama ada tindakannya akan membawa kepada keburukan atau kebaikan. Kesalahan yang ketiga adalah penggunaan frasa tidak konsisten. Menurut Za'bah iaitu Zainal Abidin bin Ahmad 1947, menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang konsisten dan tepat. Beliau berpendapat bahawa ketidakkonsistenan dalam frasa boleh mengelirukan pembaca dan merosakkan kejelasan sesuatu teks. Za'bah menasihatkan penulis agar merujuk kepada sumber yang tepat dan menggunakan istilah yang sama secara berulang untuk memastikan pemahaman yang jelas. Jadi, contoh kesalahannya adalah terdapat banyak tafsiran dan definisi menjelaskan tentang tingkah laku buli. Tafsiran salah laku buli ditafsir daripada pelbagai sudut. Jadi kat sini ada menggunakan beberapa perkataan yang memberi maksud yang sama. Yang pertama adalah tafsiran dan definisi. Dua-dua membawa maksud yang sama. Jadi sepatutnya penulis hanya menggunakan satu. Seterusnya adalah tingkah laku dan salah laku. Tingkah laku dan salah laku juga membawa maksud yang sama. Sepatutnya penulis hanya menggunakan satu frasa dalam penulisannya supaya ia tidak mengelirukan para pembaca. Jadi pembetulannya adalah terdapat banyak tafsiran menjelaskan tentang tingkah laku buli. Tafsiran tingkah laku buli ditafsir daripada pelbagai sudut. Okay. Dalam perenggan ini juga kita, seperti yang boleh dilihat, highlight itu adalah terdapat kesalahan ejaan seperti tingkah laku yang sepatutnya dijarakkan tapi dalam penulisan ini tidak. Sekarang kita beralih kepada jurnal kedua iaitu keciciran pelajar di peringkat pendidikan tinggi serta punca dan penyelesaiannya. Di dalam jurnal yang kedua, dari segi aspek keutuhan wacana terdapat beberapa kesalahan iaitu yang pertama, tiada penanda wacana yang untuk menunjukkan kesinambungan antara ayat untuk memberikan pembaca lebih faham. Jadi di sini jurnal ini menggunakan perkataan ia. Jadi ia tu boleh digantikan dengan penanda wacana seperti hal ini menyebabkan, selain itu, tamsilnya untuk memberikan ayat itu lebih jelas dan pembaca lebih mudah untuk memahami ayat tersebut. Seterusnya, perkataan yang di-highlightkan itu ialah hal ini demikian. Jadi pembetulannya adalah hal ini demikian kerana. Jadi perkara ini disokong oleh Asma Haji Omar iaitu menegaskan bahawa wacana ini ialah unit bahasa yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan. Hal ini demikian itu tidak sesuai untuk digunakan dan hal ini demikian itu lebih sesuai jika ditambah kerana. Jadi penanda wacana ini dia digunakan untuk menunjukkan hubungan antara ayat tersebut dan perkembangan fikiran yang berurutan. Seterusnya, bagi sumber rujukan untuk jurnal kedua, terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti, iaitu nama penulis yang lebih daripada 3 orang serta tahun yang tidak diletakkan tanda kurungan dan tajuk yang tidak diitelikkan. Ini merupakan pembetulan untuk sumber rujukan bagi jurnal kedua yang mengikut sistem APA 7 edition di mana penulis yang lebih daripada 3 orang telah digantikan dengan perkataan and all dan tahun telah diletakkan tanda kurungan serta tajuk telah diitelikkan.
Jadi aspek seterusnya adalah aspek kejelasan. Kesalahan yang pertama adalah ayat yang terlalu panjang. Dalam teks ni, ayatnya adalah peluang dan akses terhadap pendidikan yang berkualiti merupakan jalan keluar daripada kemeluk kemiskinan yang bukan sahaja membantu mengubah nasib sesebuah keluarga, malah membantu menawarkan peluang pekerjaan sekaligus menawarkan masa hadapan yang lebih cerah kepada seluruh generasi. Jadi kat sini kita boleh nampak penulis menggabungkan meletakkan beberapa isi dalam satu ayat yang menjadikan ayat itu terlalu panjang. Jadi, pembetulan yang boleh dibuat adalah akses kepada pendidikan berkualiti adalah jalan keluar daripada kemiskinan yang membantu mengubah nasib keluarga dan menawarkan peluang pekerjaan serta masa hadapan yang lebih cerah. Jadi, dengan pembetulan ni, kita tetap boleh menulis beberapa isi dalam satu ayat tetapi ayatnya lebih ringkas dan padat. Kesalahan yang pertama adalah ayat yang terlalu panjang. Jadi kat sini ia menyebabkan tahap motivasi bagi menyambung pelajaran menjadi semakin menurun. Menurut Nur Azrul dan Nur Diana 2018. Ia juga menyebabkan pelajar hilang fokus terhadap pelajaran. Jadi kat sini kita boleh nampak dua-dua ayat ni ingin menyatakan tentang kesannya. Dan ia sepatutnya boleh digabungkan dan jadi satu ayat. Jadi kat sini pembetulannya adalah kemiskinan mengakibatkan motivasi untuk melanjutkan pelajaran semakin menurun dan menyebabkan hilang fokus terhadap pelajaran. Jadi dengan pembetulan ni ayatnya adalah lebih ringkas dan padat. Ini disokong oleh pendapat tokoh Prof. Dr. Awang Zarian yang berpendapat bahawa ayat yang terlalu panjang dan rumit boleh menyebabkan kekeliruan dan mengganggu kefahaman pembaca. Kesalahan yang kedua adalah ketidakjelasan ayat. Dalam jurnal ini adalah menurut Kitab Anjali 2021, jika ditinjau dengan lebih teliti, ramai penduduk di kawasan luar bandar berorientasikan kegiatan ekonomi primer mengikut kaedah tradisional. Jadi bila kita baca ayat ni, ayatnya agak kabur dan tidak jelas. Kat sini kita boleh buat pembetulan dengan menurut Kitab Anjali 2021, ramai penduduk di kawasan luar bandar terlibat dalam kegiatan ekonomi primer dengan menggunakan kaedah tradisional. Dengan pembetulan ni, ayatnya lebih mudah difahami oleh pembaca. Contoh yang terakhir adalah ini menunjukkan bahawa kemiskinan jelas menjadi faktor penghalang kepada keupayaan seseorang individu itu bagi mendapatkan peluang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dalam ayat ini, apa yang ingin disampaikan agak tidak jelas kerana susunan ayatnya yang agak tidak teratur. Jadi kita boleh betulkan dengan ini menunjukkan bahawa kemiskinan menjadi faktor penghalang keupayaan individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pembetulan ni, ayatnya lebih jelas dan mudah difahami. Itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.